Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ingat Abu Huzaifah boleh duduk depan. Boleh isi kat depan ni lah. Nanti tengok kat kursi-kursi kosong ni. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk kita bertemu, bagi kita meneruskan siri kuliah kita di dalam kitab Encyclopedia Fiqh Practice menurut Al-Quran dan Sunnah, karangan Syekh Hussein Al-Awaisyah hafizahullah, murid kepada Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan, kalau dalam buku terjemahan ensiklopedia ni di halaman 182, kita akan membicarakan tentang bab tayammum. Sesudah kita bincangkan perihal tentang mandi wajib, ya, dalam kuliah kita sebelum ini. Jadi pada pagi ini kita akan bincangkan pula berkenaan tentang berkenaan tentang tayammum. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa syariat Islam dia berdiri di atas asas memudahkan dan sedaya upaya mengelakkan daripada merumitkan apa juga urusan yang membabitkan tentang agama. Maka dalam apa juga situasi, kalau kita perhatikan di dalam syariat Islam, dalam apa juga situasi di mana ada kesusahan, kita akan mendapati bahawa syarak sentiasa berusaha untuk memudahkan. Sebagaimana apabila ada berdepan dengan kesempitan, ya, kita mendapati bahawa syarak, ya, sekali lagi memberikan jalan-jalan keluar, ya, untuk mengelak daripada kesusahan dan kesempitan yang dihadapi. Maka begitu jugalah halnya dengan tayammum. Ia diibaratkan sebagai rukhsah, kelonggaran atau kemudahan, ya. Apa nak kata rukhsah? Kelonggaran? Keringanan. Ya. Ada lain? Kemudahan. Ya. Tayammum, ya, dapat, kalau kita lihat tayammum, ia adalah ibarat rukhsah, ya, keringanan, kemudahan, ya, sebagai ganti bagi taharah, mandi ataupun wuduk, seperti yang nanti kita akan bincangkan, ya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya seorang Muslim itu sentiasa dapat menjaga dirinya, supaya sentiasa berada dalam keadaan taharah, berada dalam keadaan suci, ya. Seorang Muslim itu dituntut, ya, untuk sentiasa berada dalam keadaan suci, seperti mana yang dapat kita akan faham daripada bab tayammum ini, ya. Ini mengenangkan hakikat bahawa, ya, suci itu, ya, menjadi syarat atas setiap seorang muslim, ya, tatkala dia ingin mengerjakan solat, ya, secara khasnya, supaya dia dapat sentiasa, ya, menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak lain dan tidak bukan melalui solat dan apa juga ibadah yang lain, ya, zikir, doa dan seumpamanya, ya.
yang mana ibadah ini menuntut, ya, solat secara khasnya menuntut supaya seorang itu, ya, berada dalam keadaan suci. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di halaman 182, ya, tentang pengertian suci, tentang pengertian tayammum, ya. Dari segi bahasanya dia membawa maksud al-qasd, ya, disebutkan di situ dalam kurungan maksud atau keinginan, ya. Itu dari segi bahasa Arabnya, ya. Adapun daripada segi istilahnya, ya, tayammum membawa maksud, ya, bolehlah gariskan kat bawah tu, ya, menggunakan debu, ya, atau tanah, ya. Bolehlah letak kurungan ke atas tu, ya, dia dah buat nota kaki tu, tapi kita buat kurungan teruslah, ya, ke atas tu, debu atau tanah dalam kurungan permukaan bumi, ya, merujuk kepada perkataan sa'id, as-sa'id, ya, sad, ain, ya, dal, ya, seperti mana dalam ayat Al-Quran. Debu atau tanah dalam kurungan yakni permukaan bumi, nanti kita akan bincang, untuk mengusap wajah, dan kedua, bolehlah tambah situ telapak, ya, kedua telapak tangan, ya, kerana tangan tu agak umum, dengan niat agar dapat melaksanakan salat dan ibadah seumpamanya, ya. Baik, kalau kita lihat pensyariatan tayammum, disebutkan di dalam Al-Quran, sunnah serta ijma', yakni persepakatan, ya, ulama, ya, Islam. Kalau dalam Al-Quran, ya, dapat kita lihat di muka surat sebelah, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar, yakni sedang bermusafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, ini pun, ya, bolehlah gariskan perkataan ni, ya, ini menurut satu tafsiran, ya. Walaupun saya tak tahu kenapa penterjemah, ya, memilih terjemahan seperti ini, ya. Atau kamu telah menyentuh perempuan, itu garis, ya, buatlah dash apa, ini apa, palang, ya, sengkang, jima', ya, atau jima', ya. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah. Maka ni semua garis. Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu, ya, garis sampai situ. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat yang ke-43. Adapun dalam hadis, ya, hal ini disebutkan, ya, di dalam hadis yang sahih, ya, daripada riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusurtu birru'bi masirata syahr." Aku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelumku. 5 keistimewaan, ya, 5 pengkhususan. Yang pertama, aku diberi pertolongan dengan rasa takut terhadap musuh. Saya ingat dia dah terbalik makna tu,
Boleh baca sama-sama kalau saya silap. Aku dia beri pertolongan dengan rasa takut pada musuh. Saya ingat dia dah terbalik kan maksud dia. Maksud dia juga rasa takut pada musuh tu. Boleh faham macam tu? Boleh ya? Dia pertolongan dengan rasa takut pada musuh. Pada musuh tu ada rasa takut. Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada musuh. Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada musuh. Pada musuh tu ada rasa takut. Boleh faham macam tu? Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada musuh. Dengan musuh rasa takut pada kita. Ada sepatutnya macam tu lah. Musuh takut kepada kita. Itu yang sebetulnya. Tapi saya nak cerita tentang terjemahan ni. Boleh ke pakai? Boleh? Aku diberi tak, kalau macam ni boleh tak? Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada musuh. Siapa takut sekarang? Musuh. Musuh takut? Kita terjemahan tu, kita takut pada musuh. Yang saya nampak macam tu lah. Ada yang tak setuju? Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada musuh. Kalau saya nampak lah. Kalau kepada, mungkinlah dia takut kepada musuh. Tapi ni Pada adakah pada opposite? pada tu secara spesifik untuk yang ayat seterusnya tu. Takut daripada musuh. Dengan rasa takut pada musuh. Barakallahu fiik. Nampak? Saya nak kalau kita buang dengan daripada tu lebih baik. Aku diberi pertolongan daripada rasa takut. Bukan itu maksud dia. Musuh takut dia. Jadi kita kata macam ni. Saya ingat inilah dia. Sepatutnya ya, Nabi SAW dalam hadis dah kata, la tatakallam bi kalimatin ta'tadhiru biha 'inda an-nas. Jangan kau ucapkan sesuatu perkataan yang akhirnya engkau terpaksa menjelaskan perkataan kau sendiri. Yang ni awak cakap satu perkataan umum, orang pun salah faham. Ada baiknya awak cakap je terang-terang daripada mula, supaya orang pun tak payah nak question and answer. Awak cakap jelas daripada mula. Aku diberi pertolongan dengan Musuh rasa takut pada kita. Jangan lupa kita pun kita terikat dengan teks bahasa Arab, ya. Sebab Nabi yang sedang berucap, bukan kita. Aku diberi kemenangan, bukan pertolongan. Aku diberi kemenangan dengan ketakutan di pihak musuh. Tak. Sebenarnya musuh pun tak ada dalam kata bahasa Arab dia. Nusirtu birru'b. Dua perkataan. Aku diberi kemenangan dengan ketakutan. Dari pihak musuh. Dalam kurungan. Barakallah. Rasa takut oleh musuh. Dalam kurungan. Katalah apa-apa dalam kurungan. Aku diberi kemenangan dengan ketakutan. Ini terjemahan literal lah. Aku diberi kemenangan dengan ketakutan. So letaklah dalam kurungan apa-apa, yang penting kita faham. Ya. Sejauh tutup kurungan, lepas tu baru sambung. Sejauh 1 bulan perjalanan. Ya. Yang dimaksudkan adalah musuh takut, ya, daripada Nabi Muhammad SAW secara khasnya, dan umat baginda sallallahu alaihi wasallam secara amnya, ya. Apa maksudnya? Maknanya Nabi belum sampai berdepan dengan mereka, musuh sudah takut, musuh dah ketak lutut dah, ya. Apabila mereka mendengar kedatangan Nabi, sedangkan perjalanan untuk Nabi nak sampai kepada mereka sebulan, ya. Tapi inilah dia, ya, ketakutan dan keberanian, ya, adalah pada dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kedua, bumi dijadikan bagiku sebagai masjid, yakni tempat salat dan alat bersuci. Ini dia. Ini kita punya petunjuk dalil kita, ya. Yakni tayammum, ya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Maka siapa sahaja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaklah dia mengerjakannya. Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhil li ahadin qabli. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta ghanimah yang tidak dihalalkan bagi sesiapa pun sebelumku. Harta ghanimah maknanya harta rampasan perang, ya, daripada musuh orang kafir. Wa a'tiyat liya syafa'ah wa a'titu syafa'ah. Diberikan kepadaku syafaat. Yang keempat, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Dan yang kelima, yang terakhir, nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia, ya. Itu nas ayat Quran, usul hadis, ya. Dan yang ketiga, ijma', ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya. Dan kita lihat kenyataan Ibnu Qudamah di bawah tu, ya. Adapun ijma', umat telah sepakat atas hukum bolehnya tayammum secara umum, ya. Mengapa agaknya Ibnu Qudamah menyebutkan perkataan secara umum, ya? Ini kerana itulah dia sifat ijma'. Ijma' artinya persepakatan para ulama pada sesuatu zaman, di mana semua para ulama pada zaman tu, ya, mereka sepakat tanpa seorang pun menyelisihinya, ya. Yang mana kalau kita lihat dari segi praktikalnya, dari segi realitinya, dia hanya feasible, dia hanya boleh berlaku, ya, dari segi logik, bahkan dari segi realiti, ya, hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun sesudah itu ia teramatlah sukar, ya. Maka kerana itu dikatakan secara umum, ya, nak mengenangkan susahnya untuk semua sepakat dan satu perkara, satu itu dah susah dah. Kalau nak sepakat dalam perincian-perincian dia, itu pun lagi susah. Maka kerana itu disebutkan secara umum, ya. Begitulah dia sebenarnya ijma', bukan sahaja dalam masalah tayammum, bahkan dalam masalah-masalah yang lain, ya. Ijma' kebiasaannya ia hanya berlaku dalam perkara-perkara asas, ya, dan secara umum dalam masalah-masalah agama secara umum sahaja, ya. Baik, adapun sebelum tu kalau kita lihat sebagaimana dalam hadis yang kita telah bacakan tadi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atas sifat rahmat dan kasihnya terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat ini diberikan keistimewaan untuk mereka salat, ya, di mana sahaja, ya, bumi yang luas terbentang ini, di mana sahaja mereka boleh salat, ya, selagi mana tempatnya suci, ya. Dan yang kedua, ya, bumi ini juga boleh dijadikan sebagai alat bersuci, yakni untuk bertayamum, di mana keistimewaan ini tidak diperolehi oleh umat-umat manusia yang terdahulu, ya. Baik, adapun berkenaan tentang tata cara tayamum, ini yang saya ingat yang penting untuk kita faham, ya. Ada tiga rukunnya, ya, atau ada tiga perkara. Yang pertama adalah niat, ya. Niat, dan tempat niat adalah di hati, ya. Tidak perlu diucapkan, dibacakan dengan lidah,
ya. Kerana niat adalah urusan hati, maka automatiknya boleh kita simpulkan bahawa sama sekali niat itu tidak ada ucapan-ucapan yang tertentu, ya. Adapun yang diucapkan, ya, itu tidak lebih daripada ijtihad, ya, yang mana telah banyak menimbulkan salah faham, ya, di kalangan masyarakat, seperti mana yang dapat kita lihat pada hari ini, ya. Bahkan banyak dalam keadaan kita mendapati bahawa masyarakat kadang-kadang sehingga tidak melaksanakan suatu ibadah itu gara-gara tidak tahu nak baca niat, ya. Sedangkan tidak niat jauh sebelum tu, ya. Tapi tiba bila datang nak praktikal nak buat, dia sampai tak jadi nak buat, ya. Ini berlaku pada saya secara khasnya lah, ya. Di mana dalam ni cerita sikit lah, di mana pada hari tu ada kematian, ya, seorang bapa tu meninggal, ya. Jadi kaum keluarga semua datanglah, ya, termasuklah anak-anak beranak, ya. Tapi itulah bila nak solat solat jenazah, ya, jemaah semua, saudara mara, orang-orang kampung semua solat, ya. Tapi bila selesai ternyata ada anak seorang tu, anak si arwah tu tak solat ke belakang, ya. Sedangkan siapa yang lebih patut untuk nak solat, ya? Anaklah, kan? Seperti mana dalam hadis, doa anaklah yang mustajab untuk kedua orang tua dia, kan? Ini orang yang tak kenal ni, bahkan jiran ke saudara ke, doa mereka tak ada tolak bandingnya kalau dibandingkan dengan doa si anak. Tapi itulah, bila ditanya kepada si anak, kenapa tak solat? Dia kata, saya lupa niat, tak tahu nak baca niat. Niat solat jenazah tu apa tak tahu. Jadi betapa rugi majlis tu, ya. Rugi si anak, rugi si bapa si arwah tu. Bahkan tak kurang ruginya jemaah tu, kerana jemaah mereka tidak diturut serta oleh jemaah yang paling penting yang perlu ada dalam jemaah tu sebenarnya, iaitu si anak tu, ya. Jadi ini kita kena faham, ya. Niat urusannya adalah di hati, ya. Kalau kita dah terlintas niat kita dan kita dah berazam untuk nak melakukan sesuatu, percayalah, itulah dia niat dan tidak lebih daripada itu, ya. Yang kedua adalah membaca basmalah, yakni bismillah, ya. Mengapa penulis mengatakan begitu? Ini mengenalkan hakikat bahawa tayammum dia adalah ganti bagi wuduk. Dan dalam perbincangan kita tentang wuduk, kita dah sebutkan, ya, bahawa wuduk syarat sahnya perlu dibaca bismillah, ya. Sehingga kita dah sebut dah bahawa dia menjadi syarat sah bagi wuduk itu, untuk orang itu membaca bismillah di awalnya, ya. Maka tayammum pun, ya, disyariatkan begitu, ya. Walaupun kalau kita nak kata syarat sah tu, ya, menjadi agak kita tak dapat nak kata sampai begitu, mengenangkan bahawa tidak ada nas yang jelas seperti mana dalam masalah wuduk. Walau apa pun kita kata, bismillah itu dianjurkan, ya, disunatkan dalam tayammum. Baik, adapun tentang tata cara nak bertayamum itu sendiri adalah seperti mana yang disebutkan di situ. Yang ketiga, memukulkan kedua telapak tangan pada tanah yang suci, ya. Kemudian menepuknya, tepuklah tangan tu balik. Dah tepuk ke tangan, ya. Kita angkat tangan kita tepuk macam ni, tak kisahlah, ya. Yang penting ditepukkan semula kedua tangan tu, ya. Atau meniup keduanya, tiup, hembus, ya, untuk meringankan tanah. Ada perkataan lain? Untuk menghembus tanah, ya, yang melekat pada kedua telapak tangan tu jika ada, ya.
Hal ini seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, daripada riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, cukup bagimu memukulkan kedua tangan pada permukaan tanah, lalu meniupnya, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengannya. Ya. Jadi ini dia cara nak tayamum. Sangat mudah. Ya. Jangan fikir jauh-jauh. InsyaAllah semua tuan-tuan perempuan masih lagi berada di sini, tak sampai ke mana-mana planet. Ya. Kerana nak ambil tayamum tu, itulah dia. Tepuk, ya, sekali. Lepas tu kalau ada tanah atau debu yang melekat, digugurkan, ya, atau dihembuskan, ditiup supaya, ya, debu-debu pasir tu hilang, pergi, tertiup. Lalu sapu muka macam kita ambil wuduk, ya, daripada hujung atas ni, hujung rambut, hujung kepala atas, ya, ke dagu, ya, ini secara meninggi, dan melintang daripada hujung telinga kanan hingga ke hujung telinga kiri, ya. Sapu muka, dan lepas tu terus selepas tu, ya, tak ada nak tepuk lagi dah, ya, sekali tepuk je, terus sapu telapak tangan. Cara nak sapu telapak tangan pun tak ada perincian, sapulah macam mana, yang penting telapak tangan, ya, sapu je, ya, tangan itu, ya, telapak tangan itu, ya, atas dan bawah, ya. Maka selesailah tayamum kita, ya. Bahkan Sampai dengan tangan. sampai pergelangan tangan, iaitu kita kata tadi telapak tangan, ya. Telapak tangan saja disapu saja setelah tu, ya. Maka selesailah, ya, tayamum kita, ya. Bolehlah buat nota kaki kat mana-mana ke, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, sehingga mengatakan bahawa kalau sekiranya bila kita tepuk, ya, atas tanah, ya, lalu tidak ada tanah atau debu yang melekat, ya, tidak ada perlu bagi kita untuk nak menepuk atau meniup, ya, kalau tak ada tanah yang melekat. Maknanya nak kata bahawa tak perlu sampai ada tanah yang melekat. Itu dia. Tak perlu nak tekan-tekan, yo, sapu supaya ada yang melekat. Nanti kita bincang lagi, ya, ada perbincangan di situ. Yang penting kita kata tak perlu ada tanah yang melekat. Yang perlu apa? Kita tepuk. Ya, itu yang perlu, ya. Maka kalau kita dah tepuk, lepas tu tak ada tanah atau debu melekat, maka tak adalah perlu untuk kita nak tepuk sekali lagi atau kita nak hembus, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan kita kata di situ perkara yang keempat, ya, ada satu lagi tinggal, ya. Tayamum cukup dengan sekali pukulan sahaja, sekali tepuk sahaja, ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Imam Ahmad dan yang lain, ya. At-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffain. Bertayamum cukup dengan memukulkan atau cukup dengan sekali pukul, ya, yakni ke permukaan tanah untuk wajah dan kedua telapak tangan, ya. Jadi itulah dia cara kita bertayamum, ya, kaifiat tayamum, ya. InsyaAllah caranya sangat mudah, ya. Niat, ya, baca bismillah, tepuk tangan atas tanah, ya. Kalau ada tanah melekat, tanah atau debu melekat, hembus atau ni, tepuk sekali lagi, ya. Lepas tu sapu muka dan kedua tangan, ya. Maka selesailah tayamum kita, ya. Baik, seterusnya tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Apakah hal-hal, perkara-perkara yang membatalkan tayamum kita? Kalau kita lihat, mengenangkan tayamum ni adalah ganti bagi wudu,
maka sebenarnya perkara-perkara yang membatalkan tayamum itu adalah samalah, ya, dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu, ya. Perkara yang membatalkan wudu itulah dia perkara yang membatalkan tayamum, ya. Boleh sebutkan sebahagian daripadanya? Tak disebutkan di sini, jadi kena ingat, jangan nak belik-belik. Ya. Apa yang perkara-perkara tertentu, perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang keluar daripada kubul dan dubur, kita dah bincang, ya. Ada lagi? Tidur. Sejak bila pula ni? Ini ikut mazhab lain dah ni. Makan unta, sentuh mahram kita dah bincang, ya. Dengan syahwat baru batal, ya. Tak, yang membatalkan wuduk. Itu kita akan bincang. Ya, ada lagi? Hilang kewarasan, ya. Pengsan, mabuk, ya. Makan daging unta, ya. Baik, itulah dia perkara-perkara yang membatalkan wuduk, yang juga akan membatalkan tayamum, ya. Boleh insya-Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan air, ya. Adanya air bagi siapa yang ketiadaan air sebelumnya, ya, atau berkemampuan untuk menggunakannya setelah tidak mampu. Keberadaan air setelah ia tak ada, atau kemampuan untuk menggunakannya setelah tidak mampu. Dia ketidakmampuan untuk menggunakan air sama hukumnya dengan ketiadaan air, ya. Mungkin air itu ada, tapi mengenangkan seorang itu tak mampu nak menggunakannya kerana sebab-sebab yang tertentu, maka air itu ibarat macam tak ada, kerana dia tak mampu nak gunakannya, ya. Maka kalau air itu dah ada balik, ada semula, ya, setelah dia tak ada sebelum tu, atau dia mampu untuk menggunakan air, ya, setelah dia tidak mampu sebelum itu, ya, maka ketika itu terbatallah tayamum dia, ya. Tayamum dia ketika itu bila dah ada air balik, atau dah mampu balik, dah mampu gunakan air semula, terbatallah tayamum dia, ya. Dan wajib baginya untuk bersuci dengan air, ya, untuk mandi wajib atau berwuduk, ya. Baik. Kalau sekiranya dia bertayamum, ya, kerana keuzuran yang ada, kerana tak ada air atau tak mampu nak guna air, lalu dia mengerjakan solat yang perlu baginya, ya, dan air itu hanya ada balik setelah dia selesai mengerjakan ibadahnya, ya, mengerjakan solatnya, solat fardunya, ya, misalnya. Maka dalam keadaan itu dia tidak perlu nak mengulang balik solatnya itu, ya. Kerana apa? Kerana ibadahnya telah selesai. Dengan keuzuran yang ada, maka solat itu dikira sebagai sah, ya, mengenangkan situasinya, situasi yang dia berada padanya ketika dia mengerjakan ibadah itu, ya. Kerana air hanya wujud setelah itu. Hal ini berbeza kalau sekiranya ketika dia tengah ibadah, tengah solat misalnya, lalu air ada, atau kemampuan itu ada, maka dalam keadaan itu dia kena hentikan solat dia untuk dia berwuduk, ya. Beza antara kalau dia masih tengah solat atau dah selesai solat, ya. Maka kalau tengah solat dan air ada, maka dia kena berhenti ketika itu juga, ya. Hal ini seperti mana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi SAW, boleh lihat surat 186, ya, di bawah B tu, keberadaan air itu.
disebut kat situ tanah yang baik adalah alat bersuci. Ya. Dalam perkataan Arabnya innas sa'id at-tayyib. Jadi as-sa'id ni dia satu perkataan yang lebih umum daripada tanah. Tanah dalam bahasa Arab turab. Tapi dikatakan dalam hadis tu Nabi kata as-sa'id. Jadi bolehlah kata itu permukaan bumi. Lepas tu dalam kurungan tanah terpulanglah, ya. Yang penting as-sa'id ni bersifat umum. Ya, perkataan kita kata permukaan bumi. Permukaan bumi yakni tanah dan seumpamanya yang baik adalah alat bersuci bagi setiap seorang muslim walaupun dia tidak mendapati air 10 tahun. Ya. Jika seseorang itu menumbuhkan air, ni dia. Maka hendaklah, di sini kita kata gariskan. Maka hendaklah. Ya. Maka hendaklah apa? Kalau dia menemukan air, untuk dia membersihkan kulitnya dengan air itu, kerana sesungguhnya yang demikian itu yang terbaik. Ya. Kita kata maka hendaklah di situ membawa maksud apa? Dia kena terus. Ya. Kalau dia temu air, dia kena terus ketika itu. Ini yang kita kata kalau dia tengah solat, tiba ada air, maka hendaklah dia mendapatkan air itu. Maknanya dia kena berhentikan solat dia. Iaitu petunjuk dalil yang dapat kita faham daripada hadis ini. Ya. Baik, apa yang boleh digunakan? Ya, benda-benda yang boleh digunakan untuk tayamum, dan sejauh mana perlu menggunakan tanah. Ya. Adakah tanah itu menjadi syarat dalam tayamum, atau adakah benda-benda yang lain juga boleh digunakan untuk tayamum? Ya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat dalam masalah ni. Ya. Ulama berbeza pendapat. Maka ada yang mengatakan bahawa boleh menggunakan segala di atas permukaan bumi, atau lebih tepat lagi boleh menggunakan permukaan bumi dengan segala macamnya. Permukaan bumi, bukan segala yang di atas permukaan bumi, ya. Nak tepat perkataan tu. Boleh menggunakan permukaan bumi dengan segala macamnya. Satu, ini pendapat yang pertama. Dan segala yang bersumber daripadanya, ya, termasuk pokok. Itu dia. Jangan pening, ya. Ini pendapat je lah, ya. Dia kata permukaan bumi ni semua alat tayamum. Permukaan bumi apa? Maknanya segala permukaan bumi ni kan macam-macam. Ada tanah, ada batu, ada apa, ya. Ada macam-macam bahan-bahan logam, ya. Itu semua daripada permukaan bumi kan, ya. Tapi yang mereka kata apa? Dan segala yang bersumber daripadanya, maknanya yang naik daripada bumi tu, iaitu apa? Pokok, termasuk pokok. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan, ya, hanya boleh menggunakan tanah. Ya, mereka spesifikkan tanah yang suci, satu, yang ada debu yang boleh melekat pada tanah, yang boleh melekat pada tangan. Ya, hanya boleh menggunakan tanah yang ada debu yang boleh melekat pada tangan. Ya, ini mazhab Syafi'i. Ya. Kerana tu kalau orang tu tepuk-tepuk tapi tak ada tanah, tak ada debu, tak boleh. Itu implikasi dia lah. Ya, dia syarat kena ada debu. Kerana dia kata, kembali kepada hadis tadi, kerana Nabi buat macam ni, atau Nabi hembus, itu menunjukkan ada benda yang melekat. Maka mereka melihat bahawa perbuatan hembus atau tepuk ni termasuk dalam rukun tayamum tu. Ya, maka kena ada perbuatan hembus atau tepuk tu. Ya, mereka menganggap itu sebahagian daripada tata cara atau sebahagian daripada rukun tayamum. Ya, maknanya debu tu kena ada lah. Tak boleh lah buat benda kosong je tapi tak ada benda turun. Itu buat kerja tak ada faedah.
Jadi mereka kata ini kena ada upacara ni. Upacara macam ni atau macam ni, ya. Jadi debu tu kena ada. Dia pun termasuk dalam kena ada elemen tu. Ya, ini pendapat yang kedua. Walaupun kita mengatakan bahawa pendapat yang ketiga adalah pendapat yang rajih, yang kuat, iaitu ya, jadi pendapat yang ketiga ni kita ambil maklumlah. Kerana dia adalah pendapat yang kuat dalam hal ni. Boleh bertayamum dengan tanah yang suci dan dengan segala yang sejenisnya daripada permukaan bumi. Ya. Boleh menggunakan tanah yang suci dan segala yang sejenisnya daripada permukaan bumi. Maknanya apa? Termasuklah pasir, ya, batu, ya, bahkan dinding, ya, bahkan dinding, kerana dia daripada tanah dan pasir, ya, daripada permukaan bumi itu, ya. Syekh Albani mengatakan bolehlah buat nota kaki kat mana-mana, walaupun dinding itu bercat. Ini untuk zaman kita sekarang lah. Walaupun dinding itu bercat, ya, kerana ia termasuk dalam keumuman permukaan bumi. Ya, kerana ini semua daripada permukaan bumi. Ini kita kata pentingnya kita faham perkataan as-sa'id tadi, ya, dalam hadis tadi, ya. Nabi kata permukaan bumi yang baik itu adalah alat bersuci, ya. Sama ada, ini sambung pendapat yang ketiga tadi, yang rajih, sama ada permukaan bumi itu berdebu atau tidak, berpasir atau tidak, ya, dia adalah alat untuk bersuci. Maka debu atau tanah itu bukan syarat, ya. Baik, kita lihat halaman 193, ya. Kita bincang secara, ya, secara yang penting je lah, ya. Kalau nak perincian boleh baca sendiri, ya. Baik, bilakah seseorang itu dibolehkan bertayamum? Atau siapakah yang boleh bertayamum? Ya. Kita katakan seorang itu dibolehkan tayamum, ya, sekiranya dia berhadas besar atau kecil, dan sekiranya dia bermusafir atau mukim, ya, dengan sebab-sebab yang berikut, ya. Yang pertama, ya, sekiranya tidak ada air, ya, sekiranya tidak ada air, dan termasuklah dalam hukum tidak ada air, termasuklah, ya, dalam hukum ini kalau air itu jauh, atau air itu jauh, maknanya nak dapatkan air itu jauh, ya, dia kena, orang tu kena berjalan jauh, ya. Atau dia ada, air itu ada, tetapi wujud kesukaran untuk mendapatkannya. Air itu ada, dekat je dengan kita, tapi wujud kesukaran untuk mendapatkannya. Seperti apa? Air itu dalam perigi yang dalam, contoh. Atau tidak ada timba atau tali untuk nak mendapatkan air itu, ya. Atau wujud haiwan buas berdekatan dengan air itu, atau musuh manusia, ya, yang menghalang kita mendapatkan air itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, barangkali air itu ada, tetapi wujud kekhawatiran, ya, kalau digunakan air itu akan ditimpa mudarat, ya, ya, wujudnya mudarat kalau menggunakan air, kerana kesakitan ataupun penyakit ataupun luka, ataupun kerana kesejukan air itu,
jika tidak mampu untuk memanaskannya, ya. Maka inilah dua keadaan di mana seseorang itu, ya, dibolehkan untuk bertayamum, ya. Saya kira ini masalah tayamum ni penting juga kita faham, ya. Dan jangan kita jadi macam masyarakat awam, ya, di mana mereka kerana keadaan mereka yang selesa, mudah, mereka jadi, apa perkataan tu? Complacent. Complacent. Complacent apa? Selesa lah. Dia jadi selesa. Air ada, tak apa, air ada. Hujan, kalau air tak ada, hujan ada. Sekali kena kemarau baru-baru ni, sekali syabas tutup air, baru menggagau, ya. Tapi itulah, ketika itu dia akan menguji sejauh mana orang ini berilmu atau tidak berilmu, ya. Kerana dalam masalah tayamum, kita kena ingat juga, dia kemudahan, dialah satu kemudahan, satu rukhsah. Tetapi jangan kita, apa kataan dia, jangan kita menggunakan rukhsah itu dengan tidak patuh pada syarat-syarat. Nak kata apa? Jangan kita terlalu, memang kita dilarang daripada menyusah-nyusahkan urusan tayamum tu, tapi dalam masa yang sama jangan ambil mudah. Jangan susah-susah, udah letak macam-macam syarat. Oh, dia kena ni hujan je, kalau air sungai tak boleh. Dia mana datang syarat ni? Tak ada. Oh, dia kena air mineral, kalau air pipe syabas tak boleh. Abang ni tak boleh pakai. Itu tak boleh tak? Itu dia menyusah-nyusahkan. Tapi jangan terlalu memudahkan. Terlalu memudahkan macam mana? Ini berlaku baru-baru ni. Air rumah, dia buka pipe tu, ini kat rumah dia. Alamak, tak ada air lah. Bolehlah kita tayamum. Pandailah awak. Jiran sebelah mungkin ada air. Jangan kerana tangki kau je dah habis, maknanya dalam satu dunia ni tak ada air. Padahal dia buka pintu, kat sebelah tu dah ada air. Tapi kerana tak faham, dia pergi ke masjid, contoh, pergi ke surau, alamak, tak ada air lah. Boleh kita tayamum. Sekali lagi kita kata, pandailah awak. Tu kedai mamak kat sebelah tu, beli air. Boleh faham? Kerana air, segala air bukan kat masjid tu je, ya. Kat kawasan keliling barangkali ada air, maka kalau ada air, kita tak boleh tayamum. Nampak? Ini penting untuk kita faham. Dan jangan kita terlalu mengambil mudah, ya, kerana kita khawatir kita akan tersilap langkah, ya, dalam masalah yang penting ini. Kerana tayamum ni berkait rapat dengan salat yang kita nak kerjakan sesudah itu, ya. Baik, ada beberapa permasalahan yang berkaitan tentang tayamum ni, yang saya kira bolehlah kita bacakan secara sepintas lalu saja. Adapun barang siapa yang nak perincian, dia bolehlah baca. Semua alhamdulillah buku ni sangat detail, ya, untuk bagi siapa yang nak apa, bagi orang yang nak mula, ya, berkecimpung, ya, bagi siapa yang nak mula mendalami dalam masalah-masalah fiqh, buku ni alhamdulillah dia cukup bagus, ya. Antara permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang tayamum, ya, adalah bolehkah seseorang itu bertayamum kalau sekiranya dia khawatir akan tertinggal rombongannya. Ya, ini bagi orang yang bermusafir, ya. Dia khawatir kalau dia nak dapatkan air tu, dia khawatir bas tu akan berjalan, misalnya, ya, bas rombongan dia atau kereta rombongan dia akan berjalan. Maka bolehkah dia bertayamum, ya? Di sini Syekh Al-Albani mengatakan bahawa bergantung. Kalau sekiranya ada implikasi mudarat, maknanya kalau rombongan tu tinggalkan dia ada mudarat, ya, maka boleh dia bertayamum. Tapi kalau sekadar rombongan tu meninggalkan dia tapi tak ada mudarat, maknanya dia boleh mendapatkan kenderaan yang lain, maka di situ dia tidak boleh bertayamum. Bergantung kepada individu dan keadaan situasi dia, ya, ada mudarat atau tidak, ya. Juga antara masalah tayamum ni, yang mana kalau kita lihat
ia adalah satu sunnah yang sepatutnya kita hidupkanlah. Dengar apa masalah ni. Saya kira mungkin ramai yang tak pernah mendengar sebelum ni. Disunatkan atau dianjurkan untuk kita bertayamum kalau sekiranya kita berada dalam keadaan tak berwudu, untuk kita menjawab salam. Ya, untuk menjawab salam. Kita dianjurkan untuk bertayamum ketika itu juga. Ya, tanpa perlu berwudu, walaupun air mungkin ada. Ya. Hal ini seperti mana telah sabit dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana ketika seorang sahabat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memberi salam kepada baginda. Ternyata Nabi tidak menjawab salam tu, sehingga baginda pergi mendatangi dinding yang berdekatan. Lalu baginda mengusap, meletakkan tangan dia di atas dinding, ya, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Setelah itu baru baginda menjawab salam sahabat tu. Jadi bolehlah amalkan ni. Ini sunnah. Mungkin orang sekali dua mungkin anggap pelik, tapi bolehlah kita ajarkan dia sunnah, ya. Ini bagi orang yang cintakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin mempraktikkannya. Ada orang datang, Assalamualaikum. Tepuk sekali, afwan. Tepuk sekali. Waalaikumsalam. Boleh? Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nampak macam pelik, ya, tapi ia adalah pelik bagi orang yang tak tahu sunnah lah. Dan tidak ada halangan untuk kita belajar, ya. Kerana rata-rata kita semua kena belajar. Tak ada siapa yang lahir daripada perut ibu dia dalam keadaan dah belajar, ya. Semua kita ada benda yang kita tak tahu, ya. Baik, tayamum bagi orang yang sakit, ya. Dibolehkan bagi orang yang sakit untuk dia bertayamum sekiranya dia mendapat kesusahan atau dia berdepan dengan kesusahan atau kesulitan untuk nak berwuduk atau untuk dia mandi, ya, untuk hadas besar. Sekiranya dia khawatir kalau dia menggunakan air untuk wuduk atau mandi wajib, sakit dia akan melarat atau sakit dia akan bertambah, ya, atau air itu akan melambatkan dia sembuh, ya. Ini macam-macam penyakit lah, ya, penyakit atau sakit, ya, atau luka, ya, maka dibolehkan baginya untuk bertayamum, ya. Sebagaimana boleh juga untuk orang yang bermusafir bertayamum sekiranya air ada tapi tak cukup. Dia khawatir kalau digunakan air itu untuk wuduk ataupun mandi, air itu akan kehabisan dan dia akan dahaga setelah tu, ya. Maka boleh untuk dia, ya, bertayamum dan menggunakan air yang ada itu untuk minum dalam perjalanan dia, ya. Tayamum juga boleh bagi orang yang junub atau yang sehukum dengannya, iaitu perempuan yang haid ataupun nifas, ya. Kerana tayamum ini adalah bagi mengangkat hadas besar dan hadas kecil, ya. Tidak ada beza antara keduanya, ya. Tayamum akan mengangkat hadas itu, ya. Dan tayamum adalah ganti bagi wuduk ataupun mandi wajib sepenuhnya. Tayamum ni bukan dianggap sebagai satu yang kurang, ya, atau satu yang tak lengkap. Tak. Dia adalah ganti bagi air itu sepenuhnya. Kalau orang itu mempunyai keuzuran yang diakui oleh syarak yang kita dah sebut tadi, ya. Dia tak ada air atau dia
tak boleh nak gunakan air, ya, kerana sebab-sebab yang tertentu, kerana keuzuran yang tertentu, ya. Baik. Dan seperti mana yang kita dah sebutkan tadi, tayamum ini adalah sekali tepuk sahaja, ya. Jangan tepuk 2 kali. Lebih parah lagi, berkali-kali, ya. Tepuk sekali je, ya. Atau ni dinding, sapu muka, ya, dan kedua tangan. Kerana riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa tayamum itu adalah tepuk 2 kali, ya, kesemuanya tidak sabit, tidak sah, tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata 2 tepuk, ada mazhab kata 2 tepuk, ya, tapi sandarannya adalah pada hadis yang dhaif. Maknanya kita tak boleh nak gunakan, tak boleh guna pakailah, kerana hadis tu tak sabit, tak betul, tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Jadi hadis sahihnya hanya tepuk sekali, ya. Boleh nak tepuk 2 kali untuk yakin? Takut. Alah, tepuk sekali. Alah, sekali lagi. Boleh? Untuk yakin? Kita kena yakin kan? Ini akan membuka pintu was-was, membuka pintu syaitan untuk merosakkan ibadah tayamum kita, ya. Perlu kita ingat bahawa bila kita nak tayamum, kita perlu mendapatkan tanah atau yang sehukum dengannya, yang suci, ya. Dia perlu kepada tanah yang suci atau yang sehukum dengan tanah itu, dinding, pasir ataupun batu, ya, yang suci. Kerana yang najis, ya, tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya, kerana bercanggah, ya. Seperti mana ketika kita berwudu atau mandi, kita perlu menggunakan air yang apa? Bersih tak tepat, suci lagi menyucikan, ya, tu dia. Seperti mana air untuk wudu atau mandi kita perlu suci lagi menyucikan, maka begitulah tanah. Cuma dalam tanah kita tak adalah kata suci lagi menyucikan, kerana tanah ni ada 2 je, bukan 3. Kalau air ada 3, ada 3 jenis. Tanah ada 2 je lah. Suci, yang kedua apa? Menyucikan. Apalah confuse ni. Suci, yang kedua apa? Najis lah. Tanah tu sama ada dia suci atau dia najis, ya. Maka kita hanya boleh gunakan tanah yang suci, ya. Gunakan perkataan suci. Kalau bersih ni dia bersifat agak umum, ya, boleh mengelirukan, ya. Baik. Kadang ada situ dulu ada jual tanah untuk Tanah pun nak kena jual. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ulama ada bincang tentang apa hukum menjual air. Air. Apa hukum menjual air? Ada perbincangan di situ, ya. Ada ulama melihat bahawa tak boleh nak gunakan air, tapi alhamdulillah ni dibagi free, ya. Ada perbincangan kerana seperti dalam sebuah hadis, an-nasu syuraka'u fi thalatha. Manusia ni mereka berkongsi, ya, dalam 3 benda, ya. Antaranya Nabi kata apa? Air, ya. Tak boleh orang tu nak kata, oh, sungai ni aku punya. Kamu kalau nak guna sungai ni kau kena bayar. Ini sifat orang Yahudi. Tak boleh. Sungai ni untuk orang. Hujan, jangan sesiapa tak ada hujan, haram. Siapa nak tak ada hujan, bayar wang, ufti, cukai. Ini tak boleh, ya. InsyaAllah, alhamdulillah tak ada kita dengar orang cakap macam tu kan. Tapi, yalah, tapi ada orang jual air. Ini dah jadi lumrah pun. Tapi Ustaz, yang masalah air Zam-Zam Ustaz, sebab dia dah bagi monopoli kepada syarikat kilang juga. Ada monopoli pula? Kita tak boleh ambil sendiri. Dia dah dikilangkan, kena beli juga. Kilang kat mana?
Dia ada standard botol lah sekarang. Sekejap. Ini di Mekah ke? Mekah dan Madinah. Kita tak boleh, dia tak ada sediakan paip untuk kita ambil air Zam-Zam dah. Semua telah dikelangkan dalam botol tu. Kena beli. Lepas tu harga dia naik turun. Ikut. Ada harga pula? Harga naik turun. Tak percuma dah? Tak percuma. Yang percuma yang dia bagi tu macam haji. Tapi sekarang kalau kita pergi, kita kena beli. Dalam masjid. Dalam masjid ni tu. Dalam masjid tu boleh ambil lah. Tapi yang selalu kita ambil bekas, tak boleh. Ada harga dia naik turun, Ustaz. Kenapa? Dia tengok kalau umrah pergi season, dia naikkan harga sampai 30. Kalau biasa, kalau harga yang biasa tu 17. Tak tahu lah. Ini kena tanya ulama. Tak nakkan bagi fatwa. Macam kita tak ada pilihan. Jadi kita yang nak menggunakan macam mana, Ustaz? Kita terpaksa beli je lah. Ke macam mana? Dan nama pun terpaksa. Tuan pun dah kata terpaksa. Takkan saya kata tak boleh. Tapi kita patut tak menggalakkan lah benda tu kan. Bila dia dah terang-terang dia naikkan harga kan? Sebelum nak menjawabnya, sebelum kita kena faham apa situasi. Saya tak tahu apa yang sedang berlaku, ya. Kalau ada sebab, mungkin ada sebab-sebab di sebaliknya kenapa harga naik turun satu, dan kenapa dijual. Yang saya tahu dulu, tahun 80-an dulu, paip besar, dia sudah tukar, sudah lain. Sekarang sudah lain. Jadi kena tahulah apa. Tapi walau apapun, kalau nak hukum, kita kena kembali kepada ulama lah. Saya tak tahu apa fatwanya, ya. Baik. Tapi tentang jual tanah untuk nak tayamum, dia paling tidak itu adalah satu, minta maaf, satu kebodohan lah, ya. Buat apa nak beli tanah? Kerana apa yang pasti, para sahabat tak pernah nak pikul tanah untuk mereka musafir. Di samping pedang, perisai semua, buat tanah. Yang saya tengok tu dia macam pasir. Tak kira lah pasir ke, InsyaAllah pasir Mekah pun, ya. Saya nak, ini dah jadi orang Syiah pula dah kata nak dia kena bawa tanah Karbala kan, untuk dia nak sujud, ya. Tapi ini bukan untuk nak sujud, ini nak wuduk, nak tayamum. Ini jangan, ya. Ini satu benda yang mengarut, satu yang bercanggah. Dapat terbalik, tayamum itu bersifat memudahkan. Tapi kalau awak dah tambah kilo beg awak kerana pasir, itu satu yang tak cerdik lah, ya. Ada yang jual pula tu, itu lagi parah lah, ya. Tak jual tanah untuk tayamum. Aduh, ini parah, ya. Jangan buat kerja yang tak patut, ya. Dalam kapal terbang macam mana? Ada pendapat yang mengatakan Ada air nampak. Ya, dalam katerbang. Okey. Dalam katerbang, pasir tak ada kan? Tak ada. Ada air, kalau ada air tak ada masalah, ya. Baik, kalau tak ada air, tak ada pasir, macam mana dalam katerbang? Nanti kan kita akan bincang, coming soon. Sekejap, ya, ada. Kita ada banyak nak bincang ni. Baik, kita cuba habiskan permasalahan ni, ya. Ya. Boleh pakai batu. Macam mana nak buat? Tepuk. Tepuk batu tu, ya. Tepuk atas batu. Tepuk atas batu, ya. Baik. Kalau sekiranya seseorang itu untuk nak wuduk, ya, dia air ada, tetapi dia terpaksa nak beli air. Ini yang disebutkan tadi lah, ya. Maka dalam keadaan ini dia wajib beli air itu, dan dia tidak boleh bertayamum. Tidak boleh bertayamum, ya. Kalau ditayamum, tayamum dia tak sah, kerana air itu ada dan dia mampu untuk nak beli air, ya. Baik. Adakah terdapat jarak yang tertentu kalau seorang itu tak ada air? Adakah dia perlu menempuh jarak-jarak yang tertentu, ya, untuk mencari air? Dan kalau dia tak jumpa, baru dikategorikan sebagai tak ada air, ya. Di sini kita kata tidak ada jarak-jarak yang tertentu, ya, untuk ditempuhi. Dan manakala dia dah tempuhi, lalu dia tak jumpa air, baru dia boleh tayamum, ya. Sebaliknya kita kata kembali kepada kemampuan dan keadaan seseorang itu, ya. Barangkali keadaan seorang itu 1 meter je untuk dia nak tempuh, atau 10 meter lebih atau kurang,
berkembali kepada situasi dan keadaan seseorang itu, ya. Maka tidak ada jarak tertentu yang perlu ditumpuhi bagi nak hukum sama ada air itu ada ataupun tidak, ya. Baik, barang siapa yang mempunyai air tetapi air itu hanya cukup untuk dia berwuduk sebahagian sahaja anggota dia, atau nak mandi sebahagian sahaja daripada anggotanya, maka berdasarkan prinsip umum syarak bahawa kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah sedaya yang mampu, maka dalam keadaan ini orang itu menggunakan air yang ada tu untuk sekadar berwuduk atau mandi sebahagian sahaja daripada anggotanya. Dia kena gunakan air tu kerana air tu ada walaupun tak cukup, tapi dia kena guna untuk air yang ada walaupun tak cukup untuk berwuduk atau mandi sebahagian, manakala sebahagian yang lain dia lengkapkan dengan wuduk. Boleh insya-Allah. Air itu cukup untuk nak basuh muka je contoh, ya. Habis je basuh muka je, dah air tu dah habis atau tak cukup. Yang baki tu dah untuk air untuk minum contohlah, ya. Maka dia lengkapkan wuduknya dengan tayamum, ya. Tayamum dengan dia sapu muka dengan tayamum tadi tu, sapu muka sekali lagi dan kedua telapak tangan, maka sempurnalah taharah dia, ya. Baik, bagaimana kalau dalam contoh persoalan yang tadi, orang itu air tak ada, tanah pun tak ada, atau yang sejenisnya pun tak ada. Bagaimana keadaan orang ni? Kita kata, kalau kita kembali kepada prinsip keumuman syarak, di mana Allah kata fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sedaya yang kamu mampu, ya. Dan juga firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak membebankan seseorang itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Awak dalam kapal terbang, air dalam tandas pun kena catu. Nasiblah. Tanah memang tak ada, ya. Maka dia nak buat apa? Tidak ada masalah, ya, kalau dalam keadaan begitu. Untuk dia solat, kena solat, wajib solat. Jangan sekali-kali kita salah faham, ya. Dia tetap wajib solat, ya. Maka di sini kita kata walaupun tidak ada air dan tidak ada pasir atas hukumnya, maka terangkatlah kewajipan dia untuk berwuduk, bahkan bertayamum, ya. Ini bukan kadang-kadang bukan masalah. Ini kalau masalah kapal terbang itu satu hal lah. Tapi kadang-kadang dalam masalah yang lebih sulit lagi, ya, dalam masalah yang lebih rumit, semoga Allah menghindari kita semua daripadanya. Kalau seseorang itu dalam penjara, ya, dalam keadaan tangan kaki terikat, ini berlaku kan? Ini berlaku. Tapi apa yang pasti hukum syarak tu ada untuk setiap situasi, keadaan dan orang, ya. Kalau orang tu terikat kena salib, ya, maka jelas orang itu tak ada nak wuduk, tak ada nak tayamum, ya. Tapi dia kena solat tak? Kita kata orang ni lah yang paling kena solat, kerana situasi dia genting kan, cemas kan. Maka dia, orang inilah paling kena jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah, ya, memelihara dia. Seperti mana orang yang sakit. Ini banyak kita lihat, orang terlantar kat katil, ya. Dia nak gerak tak boleh, semua tangan semua kena simen. Contoh, jarum semua, besi sini sini. Tapi banyak kita lihat, kadang-kadang tak simen pun, alah, tak boleh lah, tak boleh nak wuduk lah, tak ada orang nak bagi tayamum lah, tak ada orang nak bagi kita wuduk, tak payah solat lah. Kita kata ini gara-gara kejahilan lah, ya. Gara-gara kejahilan, kalau bukan kemalasan, ya. Sedangkan bagi orang yang sihat dengan orang yang sakit, siapa yang lagi kena solat? Siapa yang lagi kena doa? Siapa yang lagi kena minta supaya disembuhkan, supaya dijaga, supaya dipelihara? Orang yang sakit lah. Lagi-lagi kalau sakit awak tu lagi kronik, lagi awak kena solat, kan? Bukan lagi solat fardu, lagi kita kata dia kena solat sunat dan segala sunat rawatibnya, kan? Tapi apa yang berlaku di keliling di masyarakat kita sebaliknya. Dia ingat dia sakit, alhamdulillah, hurray, tak payah nak solat. Dia kata orang ni memang rosak lah, orang ni memang
tak cerdik lah. Ya. Ya. Tepuk kat dinding kapal terbang. Tepuk dinding kapal terbang. Cushion dia banyak abu. Banyak debu. Banyak abu. Ustaz, Ya. belakang kan kita duduk depan, duduk tak yang belakang. Itulah dia. Kalau dia dah ada debu, memang tak ada masalah lah. Itu debu ni semua datang dari mana? Daripada permukaan bumi sebenarnya. Kita kena faham jugalah. Ya. Walau apa pun, saya nak jawab soalan tu, boleh tak nak ditepuk pada cushion, ya, pada kursi atau dinding, kapet. Siapa yang ada fatwa? Siapa tahu fatwa dia? Ya. Tapi kapal terbang tak ada masalah air, Ustaz. Tak apalah, tak apa. Kita nak kata kalau ada masalah, ditakdirkan awak dalam MH370. Banyak air. Nauzubillah. Kalau digunakan banyak air dan sehingga mudarat kan? Sehingga mudarat? Tak, maksudnya di dalam kolam memang ada air, tapi air tidak high, orang ramai. Lepas tu kalau gunakan berlebihan, bukan memudarat kan? Mudarat macam mana? Keselamatan. Keselamatan di sini. Betul lah tu. Walau apa pun kita kata, kita kena tahu juga hukum lah, ya. Untuk nak tayamum kalau dalam kapal terbang tu. InsyaAllah boleh tangguhkan jawapan, ya. Jangan terburu-buru. Tapi saya ingat yang angkasawan tu kan, yang majlis fatwa dia kata tepuk pada cermin. Tepuk cermin. Cermin kapsul tu. Tak apa. Kita cuba pastikanlah, ya, fatwa tu, ya. Ada yang saya dengar tepuk belakang kawan. Allah. Saya dengar. Lepas ni tepuk kepala dia pula. Apa hal awak tepuk kepala aku ni? Tak jamun. Ada dengar pendapat. Saya tak terkejut kalau mereka mengambil pendapat yang pertama tadi. Itulah, siapa ingat tadi, permukaan bumi dan segala daripadanya. Kita ni lah semua daripada permukaan bumi kan. Manusia dibuat daripada tanah kan. Saya takkan terkejut kalau ada yang kata macam tu. Tapi walau apa pun ini, kita kena rujuk kepada fatwa ulama yang kita percaya ilmu dan ketakwaannya. Ya, sangat penting tu. Kita kenal dengan ulama kita. Siapa ulama kita? Ya, adakah ulama kita Abu bin Labi, ya, orang mana-mana kat kedai kopi, atau ulama kita, ya, Syekh Google, Syekh WhatsApp, Syekh grup, entah sesiapa grup mana entah. Tak. Ulama kita adalah ulama-ulama yang kita perlu sedia maklum, ya. Kalau siapa yang dah kenal manhaj, siapa dah kenal sunnah, ulama-ulamanya sedia maklum. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Uthaymin, Syekh Saleh Fauzan yang masih lagi hidup, Syekh Rabi' Al-Madkhali di Mekah, ulama-ulama di Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh dan anaknya Syekh Abdul Razak Al-Abbad, ulama-ulama yang lain, Syekh Ubaid Al-Jabri, ramai lagi ulama-ulama di Mekah, Madinah secara khasnya, dan juga murid-murid di Yaman, ya, murid-murid Syekh Muqbil, ya, rahimahullah, ya, anak-anak murid Syekh Al-Albani di Jordan, ya. Ini ada ulama-ulama kita yang sedia maklum. Tetapi bagi orang yang kenal sunnah dan manhaj lah, ya. Kita khawatir ramai masyarakat yang akibat daripada mereka tak kenal Islam yang sebenar, mereka tak kenal manhaj, tak kenal sunnah, maka akhirnya sesiapa yang mereka lihat, asalkan muka dia keluar dalam surat khabar selalu, diangkat jadi ulama. Keluar TV selalu, inilah dia ulama. Sedangkan itu bukan sebenarnya, ya. Kita kena kenal ulama dengan erti kata yang sebenar, ya. Kerana banyak sekarang ada istilah-istilah ulama jadian, ustaz-ustaz jadian, ya. Semoga Allah memelihara kita semualah, ya, daripada kesesatan dan penyelewengan. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kalau ada sebarang pertanyaan sebelum kita berhenti, ya. Tadi berkenaan dengan aula mastumun nisa dengan wudu kan. Batal tidak wudu bila menyentuh perempuan. Sebagaimana sekarang kita mengenai berkenaan dengan wudu itu kena diperbarui selepas itu menyentuh perempuan. Kalau ingat kita dah bincang masa dalam bab wudu, ya.
tidak dinafikan bahawa ayat tadi itu aula mastumun nisa, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu, atau kamu lamastumun nisa, ya. Ini penting untuk kita, kalau boleh kita kekalkan lafaz tu. Maka saya ingat lafaz yang terbaik, terjemahan yang terbaik untuk kita nak terjemahkan ayat tu, kita kata apa? Atau kamu sekiranya lamastumun nisa, kamu lamastum perempuan. Saya ingat itu satu kaedah terjemahan yang selamat lah. Kenapa kata macam tu? Kerana lamastumun nisa sebenarnya, saya ingat kalau nak ikutkan penterjemah pun dia salah terjemah. Sebab dia dah kata lamastumun nisa. Lam ini ada perincian sikit lah. Lam alif, lamastumun nisa. La tu panjang, lamastumun nisa. Itu membawa satu maksud. Hanya kalau kita baca mengikut bacaan yang lain, kerana bacaan Al-Quran ni ada beberapa bacaan. Kalau siapa yang qiraat dipanggil qiraat, dalam qiraat yang lain dibacakan au lamastumun nisa. Lam tu tak ada alif, ya. Sebab tu kalau kita tengok dalam terjemahan tu, ya, bolehlah tengok muka surat apa tadi, 183, ya. Lihat halaman 183 ayat Al-Quran di atas sekali tu, ya. Tengok teks bahasa Arabnya. Au lamastum, perkataan yang terakhir tu, lam mim sin ta mim. Boleh nampak, ya? Siapa yang perasan, lam tu ke atasnya ada alif, ada alif kecil, ya. Apa dipanggil tu? Siapa tahu? Alif kecil lah kita panggil. Dalam bahasa Melayu kita boleh panggil lah alif kecil, ya. Alif kecil ni dia kenapa disebut macam tu, ya, dan tidak disebut lam alif. Sedangkan kalau nak dibaca lam alif, lamastumun nisa. Alif tu ada, alif kecil tu ada signifikan dia. Ini masuk dalam ilmu penulisan. Ilmu penulisan Al-Quran je dia ada ilmu dia, ya. Ilmu penulisan Al-Quran, kalau kita perasan, dia tidak mengikut cara penulisan gaya baru sekarang. Kalau kita tulis bahasa Arab sekarang dengan gaya tulisan Al-Quran, dia lain. Apa lainnya? Gaya penulisan Al-Quran, antaranya yang kita lihat perkataan lamastumun nisa, dia ditulis dengan satu cara yang meraihkan qiraat-qiraat yang lain, ya. Di mana kalau orang itu dibaca tu, dia dapat meraihkan antara qiraat-qiraat yang berbeza. Maka dalam lamastumun nisa, dengan cara penulisan ini, orang itu boleh memilih antara dua qiraat tadi. Sama ada au lamastumun nisa atau au lamastumun nisa. Ada signifikan dia dari sudut maksud dia. Maka kalau kita baca au lamastumun nisa, ya, dia membawa maksud jima', ya. Adapun kalau tanpa alif, au lamastumun nisa, ya, ini baru membawa maksud yang kedua, iaitu atau kamu sentuh, seperti mana dalam terjemahan. Jadi dalam terjemahan tu dia telah memilih, dia dah macam kita kata, dia dah bias kepada satu bacaan, kepada satu pendapat, satu tafsiran. Sedangkan ada tafsiran yang kedua yang muktabar, yang diiktiraf. Bahkan kita kata itu yang rajih. Apa tafsiran tu? Au lamastumun nisa, atau kamu sentuh, atau kamu jima' dengan perempuan, ya. Kita katakan ini sebenarnya dan ini adalah qiraat yang masyhur, ya. Qiraat yang masyhur au lamastumun nisa. Seperti mana yang kita lihat masyarakat hari ini, mereka semua membaca dengan bacaan ini, au lamastumun nisa. Tengoklah mana-mana musabaqah ke atau qari ke, pembaca Al-Quran, imam masjid ke, kita akan mendapati bahawa mereka semua membaca au lamastumun nisa. Termasuklah, ya, masyarakat mazhab Syafi'i di keliling kita. Tapi bila datang praktik, mereka mengambil pendapat yang, mereka mengambil bacaan yang kedua, walaupun dari sudut maksudnya. Mereka baca au lamastumun nisa, tapi dari segi maksud mereka kata atau kamu sentuh perempuan. Kita kata itu satu kekeliruan, ya.
Jadi ini kita kena fahamlah, ya. Jadi akhirnya kita kata bacaan yang masyhur dan pendapat yang rajih adalah au lamastumun nisa, atau kamu jima' dengan perempuan. Dan ini semua insya-Allah kita faham. Kalau jima' aja memang bukan sahaja wuduk terbatal, bahkan kena mandi wajib. Kan? Dan adapun kalau menyentuh, dia tidak membatalkan wuduk, ya. Antaranya ayat ini tidak menunjukkan begitu menurut pendapat yang rajih. Kerana ayat ini hanya bercerita tentang jima', maka dia tidak bercerita tentang sentuh mengikut bacaan yang masyhur, ya. Bahkan kita kata tidak ada petunjuk sebenarnya, ya, yang menunjukkan bahawa kalau bersentuh membatalkan wuduk. Bersentuh laki perempuan, tidak ada petunjuk, tidak ada nas yang jelas yang menunjukkan bahawa terbatal. Bahkan nas menunjukkan sebaliknya. Nas hadis menunjukkan bahawa kalau bersentuh tak batal. InsyaAllah kita dah cerita sebelum ni bahawa hadis yang sahih daripada riwayat Aisyah, di mana Aisyah kata Nabi cium dia lagi. Cium kat mana tu tak payahlah, ya. Cium pipi ke apa, yang penting Aisyah kata Nabi cium dia. Lalu Nabi pergi salat, jadi imam lagi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat mengatakan bahawa Nabi setelah cium atau sentuh Nabi pergi ambil wuduk. Maka itu adalah petunjuk yang kuat bahawa sentuh saja laki perempuan, mahram atau bukan mahram, tidak membatalkan wuduk, ya. Cuma perbincangannya, yang pendapat yang rajih ini adalah perbincangan yang kita dah sebut dah. Hanya isunya adalah kalau syahwat tak syahwat, itu saja, ya. Itu sentuh yang perlu diambil kira lah. Bersyahwat atau tak syahwat, ya. Maka kalau syahwat, itu membatalkan wuduk. Tidak syahwat, ya, tidak membatalkan wuduk. Cuma kalau mahram, tak berdosa. Bukan mahram, mungkin tak ada syahwat, tapi dosa sentiasa ada. Sentuh je laki perempuan, bukan mahram, ya, mungkin tak ada syahwat, ya, tapi apa yang pasti dosa, ya. Walaupun perempuan tua misalnya, ya, asalkan perempuan tu dah baligh, tak boleh bersentuhan. Walaupun saudara mara, ya, nenek dah tua, ya, tapi kita kena raikan hukum tu, ya, kerana hukum ni bukan kembali kepada cita rasa kita, ya. Kalau sentuh laki perempuan bukan mahram, ya, berdosa walaupun tidak membatalkan wuduk. Jadi perlu jangan keliru antara batal wuduk dengan dosa, ya. Seperti mana jangan keliru antara haram dan najis, contoh, ya. Boleh? Ya. Tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk bahawa Nabi cium berlapik. Bahkan ia menyalahi zahir nas. Tak ada orang bila nak cium berlapik. Mahram ke bukan? Kalau bukan mahram lagilah pengok. Lagilah parah. Dia nak cium bukan mahram, tapi tak apa, kita berlapik. Habislah boyfriend girlfriend dia ambil fatwa ni. Kita cium ya, tapi berlapik. Dia ambil lah kain sapu tangan ke apa, I love you ke apa ke. Ini tak ada yang mazhab macam tu lah, ya. Ini mazhab batil lah, ya. Tidak ada yang hadis itu sama sekali tidak menunjuk, bahkan zahirnya menunjukkan tidak ada lapik. Siapa yang kata ada lapik, mereka perlu membawa dalil yang lain yang tidak ada. Hujah Imam Syafi'i yang mengatakan batal. Ni ayat ni, mereka membacakan dengan au lamastumun nisa, ya. Mereka mengambil pendapat tu. Dan mereka ada hujah dia lah. Kita kena faham juga, kita kena raikan mazhab fiqh ni. Mereka mengambil pendapat tu atas alasan jalan selamat. Aula mastum, dia membawa masuk tadi kan, jima atau sentuh.
Mereka mengambil kedua ni paling tidak pun atas jalan selamat, supaya ini masuk kod-kod lah. Kalau antara jima' dengan sentuh, ya, sentuh ni lebih ringan, ya, tapi diambil pendapat ni supaya selamat, supaya kita jaga ibadah kita. Paling tidak kalau kita ambil wuduk, tak ada siapa yang akan salahkan kita bahawa salat kita tak sah. Kalau kita sentuh, lalu orang tu ambil wuduk, takkan ada sesiapa yang kata, salat kau tadi sah, tak sah, sebab dia dah ambil wuduk. Berbanding dengan orang yang sentuh, lalu dia tak ambil wuduk, akan ada syubhat, tadi kau salat kau batal sebab kau dah sentuh. Jadi ini memerlukan ilmu untuk orang yang jawab balik. Kalau orang tu tak ada ilmu, memang jadi macam masyarakat lah. Ya betul, ya ke? Ya ke? Alamak, aduh, kod-kod, alamak, was-was. Jadi itu jalan selamat, ya. Itu satu cara lah untuk kita nak beramal. Walaupun kita kata bukan dalam semua keadaan kita ambil jalan selamat. Lebih-lebih lagi kalau petunjuk dalil tidak menyokong kita. Bahkan banyak situasi jalan selamat ni lebih membawa kepada was-was. Ini kena faham jugalah, ya. Lepas ni jangan ambil wuduk sekali, ambil 2 kali. Jalan selamat. Ya, tayamum. Lepas ni kalau nak ambil nak solat kat rumah, panggil mufti datang kat rumah, tentukan arah kiblat. Jalan selamat. Nak ambil wuduk, pastikan air tu. Panggil pakar kimia, cek air tu suci dan menyucikan. Jalan selamat. Ini semua akan menjadi mengharu birukan agama kita lah. Jadi kena fahamlah semua ni, ya. Ini perlu kita menuntut ilmu, ya. Walaupun dalam masalah menyentuh perempuan, insya-Allah jelas, ya. Hanya kalau syahwat sahaja membatalkan wuduk. Jika tidak ada syahwat, tidak membatalkan wuduk. Iaitu pendapat yang rajih, yang kuat, yang disokong oleh dalil dalam masalah ni, ya. Baik. Orang sakit tadi, dia terlantar, dia tak boleh buat apa-apa, dia boleh solat seadanya, tak, macam tu tak payah kalau ada orang bantu, dia boleh bantu. Kalau ada saudara mara, keluarga boleh bantu, maka mereka wajib bantu dia, ya. Kerana ini adalah untuk solat yang wajib, ya. Mereka bertanggungjawab, berkewajipan untuk membantu dia. Kalau tak ada keluarga, ada nurse atau doktor ke apa yang boleh bantu, maka mereka wajib bantu, ya. Kalau tak ada kaum keluarga, maka hanya kalau dalam keadaan tak ada keluarga, tak ada nurse, tak ada doktor, ya, barulah, ya, dia boleh solat tanpa wuduk ataupun tayamum. Barulah tanpa wuduk, tanpa tayamum. Kalau memang tak ada kemampuan, ya. Tak ada kemampuan, tidak ada masalah. Ya, dia solat dalam keadaan pakai pampers ataupun dalam keadaan ada tube, ya. Kerana itu kemampuan dia, ya. Kerana dia berada dalam keadaan uzur, ya. Syarak memberi kelonggaran di situ, ya, jelas. Apa yang pasti dia kena solat, ya. lelaki tapi nurse yang ada perempuan. Barakallahu fiik. Saya baru nak sebut, ya, bagaimana kalau tak ada keluarga, ya. Yang ada semua bukan mahram, ya. Nurse dikeliling, ya, perempuan lah, ya. Dia pula lelaki. Bagaimana? Sekali lagi, siapa tahu fatwa? Saya kena rujuk fatwa lah. Kena cari fatwa sekali lagi, ya. Ni masalah hukum ni kita kena berhati-hatilah, ya. Banyak ni masalah tadi, nak kena ingat semua ni. Tak apa, insyaAllah kita cuba cari fatwanya, ya. InsyaAllah kita boleh berkongsi. Tak katalah ada orang ambil mudah atau orang nak. Iyalah, betul. Betul. InsyaAllah kita cuba dapatkan fatwanya, ya. Jawapannya nantilah, insyaAllah, kalau ada. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kita tangguh dulu sebelum kita mulakan kuliah yang berikutnya. Wallahu a'lam.